Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah yang ke-47, iaitu suratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikenali dengan nama surah Al-Qital, surah yang menyebut tentang peperangan. Kita sambung pada kali ini bermula daripada ayat 20. Ayat 20. Buka Quran, kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Tengok ayat ini, ayat yang kita baca, 4 ayat ini tanda dia punya tajuk halul munafiqin, keadaan orang munafikin dan keadaan orang mukmin ketika turunnya ayat al-amaliyah, ayat amali. Para pelajar tanda ayat tu ada 2 kategori. Satu dia panggil ayat ilmiyah, ayat ilmiyah. Yang kedua ayat amaliyah. Nah, ini sedikit perbezaan, kita kena beza. Ayat ilmi apa dia? Ayat ilmiah iaitu ayat-ayat yang menyebut tentang kepercayaan, akidah, tauhid, bangkit semula lepas pada mati, itu dipanggil ayat ilmiah. Ayat amaliyah iaitu ayat kita kena buat kerja, seperti ayatul jihad, ayatul salah, zakat dan seumpamanya. Bila turun ayat-ayat hak ni, amali ni apa jadi? Beza sangat 2 kumpulan. Kumpulan yang beriman, bagaimana mereka menerima arahan ini. Kumpulan munafik, bagaimana keadaan mereka. Wal'iyazbillah. Tengok terjemahan. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, dan kerana gemarkan, lobakan pahala berjuang menegakkan agama, orang-orang yang beriman berkata, alangkah baiknya jika sekiranya diturunkan satu surah dari Al-Quran yang memerintahkan kami berjuang. Jadi bila kita orang mukmin begitulah mengharapkan supaya turun ayat-ayat Quran yang menyebut tentang perjuangan, jihad,
semangat kuat. Suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital. Fa iza unzilat suratun, maka apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran yang tegas keterangannya dan tersebut padanya hukum-hukum yang mewajibkan perang, jihad, menentang percurbahan musuh, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, engkau tentu akan dapat melihat orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hatinya. Siapa dia orang ni? Siapa? Munafiqun ataupun munafiqin. Ingat, orang yang dalam hati dia penyakit, dia pura-pura dia beriman, itu nama dia puak-puak munafiqin. Puak munafiqin dapat melihat orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hatinya memandang kepadamu dengan terbeliak mata, kerana gerun takut menghadapi mati. Fa'aula lahum, dengan demikian maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. Jadi puak-puak kafir ni, puak munafiqin ni, waktu tak ada peperangan, tidak ada kerja-kerja amali, mereka boleh sembunyi. Sembunyi mana? Duduk sembunyi di sebalik pakaian-pakaian yang hebat, dengan serban besarnya, dengan jubah comelereknya, duduk solat belakang Nabi SAW, nampak hebat. Tapi bila turun ayat perang, nampak di sana mereka bimbang takut mati. Solat dia boleh mari waktu-waktu orang panggil puncak, waktu amal, waktu cerah, nampak dia mari. Karena itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, solat yang paling berat ke atas munafiqin, solat apa? Solat Isya dan juga solat subuh, kan? Pasal apa? Sebab solat Isya orang tak nampak dah gelap zaman Nabi, bukan ada lampu macam kita. Jadi orang tak nampak apa-apa balik. Dia mari sembahyang maghrib, balik tak mari dah. Subuh lagi tak mari. Itu dia panggil pendedahan Allah Taala buat. Maknanya ayat ini bila turun ayat perang, Allah nak dedahkan tembelang si munafik yang jahat ini supaya kita nampak, oh ni geng ni ya. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Mereka selalu berkata, dia kata apa? Pendirian kami mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik yang diradi oleh Allah. Kita punya pendirian tegas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, dia tak kata dah selawat. Bersama dengan Muhammad, kita tetap akan mempertahankan dalam bahasa tengok ayat. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dalam pada itu, apabila perkara peperangan jihad itu ditetapkan wajibnya, mula-mula kami tetap pendirian, jitu kita punya sokongan. Bila turun ayat Quran perang, mereka tidak menyukainya. Maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, sudah tentu yang demikian itu amat baik bagi mereka. Dalam bahasa orang ceramah perjuangan hari ni ramai orang ni, bila kita bercakap apa-apa, tuan teruskan perjuangan, kami di belakang tuan. Sedap dia ayat di belakang. Kita agak tak mudah duduk depan, tengok-tengok belakang, kita sorang dah tinggal. Ni bahaya ni. Pasal jenis main duduk belakang ni bahaya. Masa cakap sedap, tengok-tengok mana awak, ilah bidah, tinggal kita seorang. Kalau kita nak, jangan duduk main belakang, satu soft, baru kita nampak hak ni lari, hak ni lompat. Main belakang-belakang, akhir sekali tengok-tengok paling, kita sorang tinggal, kita pula nak lari. Jangan. Ini dia panggil perangai munafiqin. Allah Ta'ala turun ayat Quran amali nak mendedahkan sifat keburukan jahat, berbeza dengan orang yang beriman. Orang beriman minta turun ayat bila mushtaquna lil wahyi, sangat-sangat rindu dia kepada wahyu,
nak berjihad, nak pahala, nak ni. Bila turun ayat Quran, orang mukmin, Rasulullah kami. Maknanya akad tangan, daftar nama nak pergi perang. Munafikin nyelik bawah. Orang panggil nyelik, sembunyi kepala, susuk kepala, takut nak pergi perang. Allahu akbar. Tengok ayat seterusnya. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah Ta'ala bagi amaran kepada munafikin, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa? Ni orang lagu ni perangai ni. Kalau dia dapat kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Hari ni kita tengok ni pejuang-pejuang. Pak semangat-semangat ni. Belum dapat kuasa, macam-macam. Berguling tidur atas jalan raya apa ada. Nak basah-basah ke dirinya sembuh di FRU apa ada. Kita ni integriti, kita ni telus tata kelola. Bila boleh kuasa baru nampak apa dia, masing-masing mencari meratah, orang panggil harta negara. Itulah keadaan manusia. Belum dapat lain, bila sudah dapat lain cerita. Karena itu kita perlu kepada ayat al-istiqamah. Perlu sangat-sangat kita duduk dengan memerhatikan ayat-ayat, tanda-tanda. Dia panggil ayatul istiqamah, tetap pendirian di atas jalan yang benar yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita terbabah sama dengan orang-orang yang akan mengejar dunia wal iyazbillah. Orang yang lari ni tak jalankan tugas, berlaku kerosakan di bumi, memutuskan hubungan silaturahim, apa jadi? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah, serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Adakah bila dia lawan, mata dia buta tak nampak, telinga dia sombak, tuli lah. Maksud dianya buta tuli ni, orang tak mau menerima kebenaran, orang tak mau tunduk kepada peraturan Allah. Itu dianggap sebagai orang buta, orang tuli, orang pekak, daripada menerima kebenaran. Tuai dia celak, telinga dia dengar lagu boleh je, tapi dengan nasihat tak masuk. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Dengar lagu boleh, dengan nasihat tak boleh. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kita teruskan lagi ayat 25, ayat 24 dengan arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita supaya tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, apa dia? Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah bagi tahu orang beriman, termasuklah munafik-munafik yang mengaku beriman, kamu perhatikanlah kepada Quran aku ni, ambil tengok. Setelah demikian, diterangkan demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan Al-Quran? Itu dia panggil tadabbur. Tanda ni pelajar-pelajar, adakah kita tak nak tadabbur Quran? Maknanya kita ambil Quran, kita perhati, kita teliti, kita tilik ayat-ayat dia, apakah maksud? Ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Quran? Dua ya kita ni para jemaah sekalian. Sama ada kita sendiri itu leka, tak peduli dengan Quran,
Ini satu kes. Ataupun kita cuba nak peduli tapi hati tertutup, maknanya tak faham-faham juga kita Quran. Jadi dalam ayat Quran ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita apa? Dia panggil tadabbur. Tadabbur berbeza dengan tafsir. Kalau kata tafsir, itu para ulama boleh tafsir ayat ini begini makna dia, ayat ini diturunkan kepada siapa, cerita dia, ayat ini apakah hukum hakamnya, itu dia panggil ilmu tafsir. Adapun tadabbur, kita ambil beberapa ayat, kita ambil beberapa kalimah dalam Quran, kita perhatikan satu persatu, itu dia panggil ilmu tadabbur, perhatikan Quran. Jadi kita ini peringkat baca Quran itu 3 peringkat. Selalu yang sebut, dia panggil peringkat bacaan dengan lidah, peringkat bacaan dengan hati, itu dipanggil tadabbur. Kemudian peringkat bacaan dengan anggota, itu dia panggil amali. Kita hari ni banyak tumpu kepada apa dia? Duk tumpu ke yang pertamanya, baca dengan lidah. Itu pun kadang-kadang tak lepas-lepas. Ataupun terlalu sangat. Duduk mengaji kau tajwid kau siapa lebu kan? Mengaji taranum kau lagu tu sampai setengah malam. Tapi kita tidak memahami isi kandungan Quran. Kita tahu semua nama-nama lagu, tapi kita tidak tahu makna Al-Quran, kita tidak tahu terjemahan, tak tahu huraian, maka kita mengatakan ini satu kerugian. Biar seimbang. Belajar tajwid mula-mula, belajar lagu bagi orang yang ada suara sedap, kemudian terus kepada ilmu tadabbur, memahami Al-Quran, dan juga ilmu tafsir Quran, itulah yang terbaik. Kemudian kemuncak amal dengan isi kandungan Quran. Kalau tak ada amal, tak usah cakap. Kita kadang-kadang seronok kita dah. Quran ini perlu dibaca, dipahami dan diamal. Kita boleh letak satu slogan yang menarik. Alhamdulillah. Tulis kita dekat Facebook, tulis. Orang duk ingat kita faham molek dah Quran. Tapi lepas pada muka buku ni, bila dia belik lembaran lain, Allahu Akbar, Masya Allah, gambar-gambar yang dia post tidak memandangkan, tidak melambangkan dia tu ahlul Quran. Sebab gambar wanita, gambar tersengih-sengih, gambar percauran bebas, banyak benda-benda yang menyalahi peraturan. Kita kata ini juga satu perkara yang perlu ditadabburkan, dimuhasabahkan. Maka dua sebab. Sama ada orang itu tak mengaji langsung, maka dia tak faham Quran. Ataupun seperti orang munafikin, na'udzubillah, am ala qulubin akfaluha, hati tertutup, cahaya Quran tak masuk dalam hati, ini juga berbahaya, na'udzubillah. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita taufik, hidayah, kita nak belajar Quran, nak faham Quran, dan minta Allah Ta'ala bukakan kunci daripada hati kita biar kita boleh menerima, memahami Al-Quran ini, insya-Allah. Tengok ayat yang seterusnya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya. Na'udzubillah. Ini dia panggil berpaling tadah. Paling apa ni? Berpaling tadah. Mula-mula nampak terima dah Islam, U-turn balik. Macam puak munafik ni bawa perangai. Dia mari jumpa Nabi, mari duduk dekat Nabi, tapi balik semula, keluar daripada masjid, jumpa dengan geng-geng dia, habis pusing balik. Sesudah terang kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, syaitanlah yang memperdayakan mereka berlaku demikian serta memanjangkan angan-angan mereka. Allah sebut di sini hijau siapa tu? Hijau syaitan. Syaitan ni ada berapa jenis? Pelajar. Syaitan berapa jenis ada? Berapa? 2. Syaitan jin, hak kita tak nampak.
Satu lagi syaitan kepala hitam orang panggil. Syaitan apa? Syaitan manusia. Hak ni pun makhluk perusak. Asyik duduk ajak orang buat jahat, asyik duduk macam-macam syaitan. Sekarang ni pula kerja-kerja ahli-ahli motivasi yang berselindung di sebalik nama agama. Ini bahaya. Dia kerja nak motivasi tapi selindung balik nama agama, maka timbullah cerita pelik-pelik. Kami ni NGO kebajikan, charity nak bantu orang contohnya. Tapi nak cakap bab agama juga. Akhir kali bawa Nabi cerita dengan orang buta. Padahal cerita tu tak ada. Tak ada khilaf-khilaf ulama yang situ. Para ulama kata tak jumpa cari pun. Dia punya sanak nak bincang macam mana. Jadi kita janganlah cuba menimbulkan benda-benda yang kalau di luar daripada bidang kita, jangan duduk masuk. Ni keluar satu lagi dipanggil gerakan batiniah moden di sebalik nama motivasi. Ini juga bahaya. Jadi macam-macam lah syaitan ni masuk. Jangan duduk ikut. Orang Kelantan kata jangan ikut area dia. Ikut area dia. Baik. Zalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Berlakunya demikian, ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah. Dia kata apa? Kami akan patuh pada kamu pada setengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya itu. Jadi buat-buat kafir ni gitulah. Hak mana dia suka dia ambil, hak mana dia tak suka dia tinggalkan. Wallahu ya'lamu israrahum. Sedang Allah mengetahui akan segala perkataan perbuatan yang mereka sembunyikan. Tuhan tahu. Jangan duk pandai-pandai kamu. Jangan duk buat mandam-mandam kata orang. Kita ini perangai lagu ni Allah Taala sebut dalam Quran, yu'minuna bi ba'dil kitab. Mereka beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian. Tu asalnya puak Yahudi. Maka Tuhan kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mari buat munafikin, lagu ni juga perangai. Ayat-ayat yang selesa, beres. Ayat-ayat yang tak selesa, mutablik lalu. Orang panggil mutaligak, orang Kelantan kata. Mari geng-geng orang putih kemudian ni penjajah mari, dia buat satu mazhab baru dalam dunia, nama dia mazhab sekular. Mazhab sekular ni memisahkan di antara kehidupan dengan beragama. Agama dia kurung dalam masjid, dalam surau, dalam balasah, haji, umrah, agama, pakaiannya, muamalahnya, dari sudut muamalah keuangan tidak. Kita kata itu dia panggil nama dia sekular. Jadi serupa ya. Yahudi dengan perangai dia, munafik perangai dia, pokok sekular dengan perangai dia, semua ni dalam keadaan bahaya sebab menerima Islam juz-juz, diasing-asingkan. Kena ingatlah. Apa kesudahannya puak-puak ni? Allahu Akbar. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka itu. Ada orang munafikin tak kena hukum atas dunia sebab dia boleh menyelit, boleh main sembunyi kepala, nampak ekor contohnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, si bapak munafik ini, sampai sudah Nabi tak ambil tindakan ke atas dia, bahkan dia mati, anak dia pula mari minta nak baju Nabi contohnya, nak kapal aja dia. Nabi pula pergi nak solat jenazah sehingga turun ayat Quran melarang, baru Nabi kita tak pergi. Itu dia panggil kerja-kerja atas dunia, lepas dia. Maka bagaimanakah mereka akan menolak azab seksanya apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka. Pelapain di atas muka, pain ikut belakang. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Zalika bi annahum
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Kematian mereka dalam keadaan yang buruk itu sebab apa? Kerana mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan mereka pula membenci perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Oleh itu Allah gugurkan amal-amal mereka yang baik yang pernah mereka lakukan, wal iyaz billah. Ingatlah, Allahu Akbar. Jadi puak-puak ni ada kebajikan dia buat, tapi kebaikan tu jadi gugur, haba'an mansura. Mereka tak boleh ambil lagi di akhirat esok. Kenapa? Sebab mereka telah buat perkara yang menghilangkan pahala atau meruntuhkan pahala, iaitulah melakukan perbuatan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Ataupun bagi kita orang-orang yang beriman ni bahaya juga, beberapa perkara yang meruntuhkan pahala kita. Apa dia? Di antaranya perbuatan riya, kan? Perbuatan riya, na'udzubillah. Tengok ayat 29. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Patutkah orang-orang munafik yang ada penyakit syak, ragu-ragu dalam hatinya terhadap kebenaran Islam, menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan mendedahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya? Patutkah? Jawabnya tak patut. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mereka sudah tertutup hati dia, akfal, terkunci hati dia daripada menerima iman, maka mereka rusak. Tengok ayat 30 apa jadi. Ini pendedahan besar yang Allah Ta'ala buat. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Dan jika sekiranya kami kehendaki, tentulah kami akan mengenalkan mereka kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka. Siapa dia mereka tu? Munafik. Dan demi sesungguhnya engkau akan mengenalinya dari gaya dan arti tutur kata mereka. Dan ingatlah kamu masing-masing, orang beriman kena beringat, orang munafik kena beringat, Allah mengetahui akan segala yang kamu lakukan. Hak melaku atas dunia ni Tuhan tahu belaka. Kata di Al-Kalbi kata, lepas pada tu ayat ni yang Allah kata aku nak beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak dedahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia, sifat-sifat munafikin, orang-orang munafik. Maka lepas pada turun ayat ini, bila munafik bercakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh cakap, oh ni munafik, ini gaya watak munafik, boleh tahu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tapi kata Syekh Syuaib, dia kata wa fi sanadihi dha'f, sanad dia dhaif. Dia kata daripada Uqbah bin Amir, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan, Nabi kita berkhutbah, fahamidallahu asna alaih. Biasalah cara sunnah Nabi, kalau kita nak khutbah, kita kena mula dengan puji Allah. Alhamdulillah, ahmaduhu wa ashkuruhu. Jadi kita puja Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata apa? Inna fikum munafiqin. Nabi kata ada di kalangan kamu munafik. Faman sammaitu falyakum. Hak mana aku sebut nama, bangun.
Nabi sebut nama fulan, 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 fulan. Hatta summiya sittin wa thalathina rajulan, 36 orang munafik. Allahu akbar. Summa qala inna fikum munafiqin fattaqullah. Hendaklah kamu takut pada Allah Azza wa Jalla. Qala famarra Umar birajulin mimman samma. Nak Umar lalu dekat salah seorang daripada nama yang diberitahu tadi. Nabi sebut nama tadi. Faqala malak, apa sebab kamu ni? Nampak murungnya. Dia pun cerita, Nabi sebut nama dia munafik. Dia tidak. Qala bu'dallak. Mu tak sedut mengaku lah, tak sedut manis mulut lah, tak sedut meleleh air dia lah. Kalau Nabi sebut betul. Tanda pelajar-pelajar, ada seorang sahabat Nabi dengan sahabat nama apa? Huzaifah. Tanda Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu disebut dengan nama pemegang rahsia Nabi tentang orang munafik. Nabi samahum, Nabi kita namakan kepada Huzaifah, orang ni munafik, ni munafik, ini munafik, ini munafik. Timbul lagi soalan, dah kenapa tak ambil tindakan? Nak ambil tindakan macam dia solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada program apa, dia selalu petai. Manakala zaman ada Facebook kat, dia duduk belakang dalam Facebook, tak ada semua nak gambar. Nak ambil tindakan macam mana? Payah. Kalau kita ambil tindakan, nanti orang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh kawan. Main dengan munafik ini penat kita. Tak, zaman Nabi pun penat. Zaman kita pun penat juga. Bahasa jenis hak jenis mengaku-mengaku Islam ni. Kita kata penat. Maka Nabi kita namakan kepada Huzaifah. Dikenali Huzaifah ni dengan pemegang rahsia senarai munafik yang ada pada tu. Bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mari jumpa Huzaifah. Dia kata, Huzaifah, cuba tengok, ada ketiga dalam senarai munafik seorang yang bernama Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Kata di ulama salaf, itulah tanda seorang yang mantap iman dia, menaruh kebimbangan, takut-takut dia ni termasuk dalam munafik. Padahal Umar ni siapa? Kan? Sehingga dikatakan Umar lalu kok ni, syaitan lagi kok ni. Bimbang dia. Pergi tanya Huzaifah, Umar bin Khattab ada nama? Huzaifah kata, mana ada. Tu buat munafik ni. Sayyidina Umar ni orang sahabat Nabi yang setia. Bila berlaku kematian, orang-orang yang tidak dikenali, tidak dikenal pasti, Umar tak akan pergi solat jenazah, dia tengok Huzaifah pergi ke tak? Kalau Huzaifah mari, dia boleh pergi. Mana Huzaifah pergi tu, artinya si mati ni tidak termasuk dalam qaimah, di dalam senarai puak-puak munafikin. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang tak baik ini. Zahirnya Islam, tapi batinnya kufur. Na'uzubillah. Islam nampak comel, zahir molek, tapi dalam perut dia kafir. Bimbang. Ayat 31, apa Allah kata? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah kata apa? Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang yang beriman, yang mengaku beriman. Bila mengaku beriman, Allah Ta'ala nak uji, sehingga ternyata pengetahuan kami, Allah Ta'ala tahu dah semua, nak suruh nyata kepada orang lain tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu, dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Tengok nota di bawah, nota 1648, yakni apa yang diberitakan oleh orang tentang keadaan kamu beriman, orang-orang beriman, orang-orang berani,
Orang ni kuat berjuang menegakkan agama, rajin beramal, jujur dan ikhlas. Atau apa yang kamu ceritakan kepada orang tentang sifat-sifat baik kamu, semuanya itu akan disahkan oleh Tuhan dengan ujiannya yang berupa berbagai-bagai tugas. Berbagai-bagai tugas. Tuhan bagi tugas jihad, mepeh. Orang kata mepeh, maknanya lari, sembunyi, puak-puak munafikin. Nampak? Tak pergi dah. Kalau pergi juga dia duduk ujung belakang. Dia tak mau depan-depan, tak mau. Kata di pengarang kitab tafsir lebih lanjut, lihat penjelasan nombor 1337. Sudah dibincangkan di sana. Ialah para jemaah sekalian, itu pendedahan tentang kerenah puak-puak munafikin. Untuk keterangan lanjut, tuan-tuan para pelajar boleh tengok rakaman kita yang lepas, tafsir kepada surah Al-Munafiqun. Kita telah hurai panjang di sana tentang perangai-perangai kerenah puak-puak ni. Ini panjang lah. Ada seorang sahabat saya, waktu belajar di Madinah dulu, dia tulis tesis dia. Dia tulis Al-Munafiquna fil Quran. Cuba cari dalam internet. Ada nama ni, kitab tafsir tesis ni telah dicetak. Nama dia Al-Munafiquna fil Quran, iaitulah sifat ayat-ayat yang menyebut tentang munafik dalam Quran. Ni. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat yang ke-32. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, ini kerja buat kafir, serta mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ternyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dibawanya, mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan menghampakan perbuatan dan amal-amal mereka. Jadi perbuatan orang kafir ni hampa dua kali. Atas dunia pun tidak tercapai hak dia nak, di akhirat nanti hancur lebur habis dia punya amalan-amalan kebajikan yang dia buat. Panjanglah cerita ayat Quran ni. Ada kata turun kepada kafir tu, kafir ni yang penting bagi kitanya, semua yang menentang Islam, Yahudi ke Nasara ke apa benda, masuk belaka. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan ini dua. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu dia panggil mutlak. Hak Nabi bagi tahu kena ikut. Satu lagi dalam ayat lain, wa ulil amri minkum. Itu dia tak kata taat kepada ulil amri, dia kata ulil amri. Panjanglah ayat kita huraikan di sana. Kan? Maka Allah Taala perintah kepada kita apa dia? Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Macam mana nak batal amalan? Tanda para jemaah sekalian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tubtiluha birriya, jangan batalkan amal kita dengan riya, wassum'ah, dengan mencari glamour. Satu lagi, mengungkit pemberian. Ini bahaya. Orang ni bantu budak miskin, daripada sekolah rendah kita bantu, sekolah menengah bantu, masuk universiti bantu, habis universiti budak ni boleh kerja 20 tahun, kita bantu dia, pahala subur. Lepas 20 tahun kita ungkit balik, budak ni berjaya dengan sebab aku tolong.
down, hancur habis kita punya amalan. 20 tahun disimpan, akhir sekali habis. Allahu Akbar. Jangan batalkan amalan, ataupun kita batal amalan bisyaki wan nifaq, dengan rasa ragu terhadap agama Allah Ta'ala ataupun sifat munafik, wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dengan keadaan kafirnya, tak beriman. Ada orang kata ni turun kepada geng-geng perang Badar, Abu Jahal dan geng-geng, kita kata semua jenis kafir lah, senang. Kalau mati dalam keadaan kafir, apa jadi? Maka Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Tuhan tak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik terhadapnya. Na'udzubillah. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Apabila kamu telah mengetahui bahawa orang-orang kafir itu dihampakan amalnya dan diseksakan oleh Tuhan, maka janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, merasa lemah dan mengajak musuh yang menceroboh untuk berdamai, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Manakala kita nampak kita ni, kan, kita jangan rasa lemah, nak mudah nak mengalah ke musuh, jangan. Lawan, tetap lawan. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Lagi pula Allah bersama-sama kamu untuk membela kamu mencapai kemenangan, dan Allah tidak sekali-kali akan mengurangkan pahala amal kamu. Jadi alhamdulillah, wa antumul a'launa, kamu yang tertinggi. Wa lan yatirakum, Allah Ta'ala tidak hilangkan pahala kebajikan yang kita buat, dengan syarat kita jaga daripada riak, daripada sum'ah, daripada perkara-perkara yang boleh merusakkan amalan. Na'udzubillah. Ada satu khutbah yang telah saya sampaikan di masjid kita ni. Tuan-tuan para jemaah boleh tengok dalam YouTube. Amalan yang tidak berpahala, tak ada pahala, hilang pahala dengan sebab, inilah beberapa sebab yang telah kita senaraikan. Baiklah, alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dan kita tamatkan surah Muhammad ini insya-Allah. Maka di awal ayat Allah Ta'ala sebut tentang jihad, sebut tentang godaan, ditutup ayat ini dengan semacam satu penutup dengan isu yang sama. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ingatlah bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman dan takwa, hidup semata-mata nak hidup ya, Allahu Akbar, hanyalah ibarat permainan dan hiburan. Kita dah hurai panjang hari itu tentang, tengok penjelasan 1371. Dalam ayat yang lepas kita telah bincang panjang tentang tajuk ini. Tuan-tuan boleh rujuk balik ke sana, nota 1371. Dunia ini hanyalah ibarat permainan, hiburan, suka-suka, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu pahala bawaan amalan kamu, dan Allah tidak meminta kepada kamu akan harta benda kamu, melainkan untuk memberikan kamu barang yang lebih baik daripadanya. Tuhan suruh kita derma, suruh kita infak dengan bahasa apa Tuhan kata? In tuqridullah, beri hutanglah kepada Allah, sebab Allah nak bayar yang banyak. Itu bahasa nak suruh nampak kita ni nak
Padahal Allah Ta'ala tak berajak pun utai kita tu kan. In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Tabiat kamu wahai manusia, jika Tuhan meminta kepada kamu akan harta benda kamu serta mendesak kamu memberikannya, nascaya kamu akan berlaku bakhil, kedekut, kupik. Hak Tuhan suruh derma dengan Allah sayangnya ya nak bagi, dan kebakhilan itu akan melahirkan kemarahan dan kebencian kamu. Bila kita bakhil, kita rasa tak suka dengan Islam ni. Ni ada orang ni masya-Allah, dia menega besar. Dia punya duit dia 40 juta. 40 juta dalam kaedah Islam kena zakat 1 juta. 1/40. Tanda ni pelajar. Kaedah zakat 1/40. Dia panggil 2.5%. Sama lah tu kan. Waktu dia boleh 40,000 dulu berasa kecil. 40,000, 1,000 je zakat. 40 juta, 1 juta. Banyak. Pakcik ni orang baik-baik juga nampaknya. Mari jumpa ustaz, ustaz ambil lah ustaz 200,000, ustaz nak buat apa-apa buatlah. Ni zakat saya. Zakat pakcik 1 juta. Tak apalah, semula-semula lah pula. Mula dah. Mula nak bakhil, mula nak kedeku, mula nak kopi. Lepas tak mau bayar zakat, keluk-kelek, macam-macam perangai. Tu zakat tu hak wajib. Hak sedekah jangan harap. Nak terima sedekah dia boleh. Siap dengan wartawan mari. Pakcik live. Live pula dah. Keluar wajib dia banyak lalu mari. Kalau main senyap-senyap mari dia mazhab tak dapat. Bakhil dia. Bukan orang minta, marah pula. Kita sekarang ni bukan marah kepada orang minta, cara meminta tu tak betul. Ni malam-malam masuk dalam WhatsApp ni. Ustaz tolonglah anak saya, atas gambar anak ni. Bersombak dalam telefon, atas gambar anak dia tidur tak makan macam-macam. Kita kata marilah sini. Saya bagilah insya-Allah. Takat nak bagi bantuan, nak makan beras, gula, boleh kita bagi. InsyaAllah kalau kita buka tabur, ahli-ahli masjid kita ni penuh. Tak payahlah, masuk akaun je lah. Tengok, masuk akaun je lah. Tak apa dia, tak tahu dia tu. Itu masalah kita. Biarlah. Waktu kita suruh ke Tuhan. Kita sudah ke ayat kita ni, insyaAllah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Na'udzubillah. Kamu disuruh supaya berderma dan membelanjakan sedikit daripada harta benda kamu pada jalan Allah, maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil, kedekut, kupik. Orang mari minta, berubah lalu muka dia. Ada juga perangai lagu tu. Kalau orang mari beri, buka tangan dua-dua kan. Jangan. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Bakhil kita tu mudarat kata kita. Harta kita bertambah-tambah tapi tinggal kau orang. Ibu bapa, harta yang kita tinggal belum tentu mendapat pada kita. Belum tentu. Seorang pakcik atau pakcik ni masa atas hidup dulu, Allahu Akbar, dia buat kebajikan, buat jamuan, bantu orang, Masya Allah, harmoni hidup dia. Dia tinggal harta dia banyak pada anak-anak, anak dia pula kaya raya, mikir 4 kali nak bagi sedekah makanan, niat ke mak yang sudah mati. Kita kata itulah dia, itulah anak-anak. Jangan kata tak apa, anak aku kaya,
tiap-tiap minggu seperti yang apa ni arwah ni buat kenduri bagi makan ke orang setiap minggu, belum tentu lagi anak kita setiap minggu akan hantar makan kita dalam kubur. Karena itu saya buat kata-kata semangat, buatlah makan jamuan 7 hari setiap minggu. Jemaah terkejut ustaz, siapa dia mati makan 7 hari? Inilah orang nak mati ni, kita orang nak mati ni setiap minggu kita bagi. Tak cukup duit, 40 hari sekali tak cukup duit, buatlah setahun sekali tak cukup duit, kupik bukannya tak cukup duit, dia orang gitu bakhil tu lagu tu. Nak jamu pun susah, apa benda, tunggu anak nanti aku mati anak buat, tak usah duk harap. Jangan terlalu mengharapkan budak-budak ni akan buat. Mereka kumpul harta, duk kaut harta ditinggalkan. Kalau kita nak sayang ke harta, nak suruh jadi milik kita, ni buatlah kebajikan-kebajikan yang banyak supaya kita tidak menyesal. Anak saya baik, siapa kata jahat? Tapi bakhil, kupi, nak kata apa? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa dia bakhil untuk diri dia. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Taala itu kaya, dan ingatlah Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya tidak berhajat pada suatu apapun, sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepada Allah pada serba-serbinya. Akhir ayat ini Tuhan kata apa? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, tak buat juga, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Tuhan akan ganti orang lain lebih baik daripada mu. Tuhan kata aku tak, orang mu ni tak jadi, kita tukar orang lain. Ini ada dalam ulama tafsir berbeza pandangan tentang siapakah orang yang Tuhan nak ganti itu. Siapa dia? Jawabnya umum lah. Kalau kumpulan ini tak jadi, Tuhan akan tukar mari orang lain pula. Diceritakan daripada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, Abdul Razak At-Tirmizi, bila Nabi kita baca ayat ni, wa in tatawallaw, kalau kamu tak mau, Allah ganti dengan orang lain. Sahabat tanya, ya Rasulullah, man haula? Siapa orang tu? Siapa orang tu? Maka katanya Nabi kita tepuk atas belakang Salman Al-Farisi. Dia kata haza wa qaumuhu, nih puak-puak Parsi ni dengan kaum-kaum dia. Walau kana dinu bis Suraya, kalau agama tu duduk di Suraya, di bintang Suraya, saya akan sampai kepada mereka kumpulan rijal daripada ini. Cuma kata Syekh Wahbah, tapi hadis ini ulama berbeza pandangan tentang tasihih hadis ini. Ada kata sahih, ada kata diterima, ada kata hadis ini maqal. Tetapi ada hadis lain yang lebih baik. Ya, Nabi mengatakan akan mari kumpulan yang lain. Nabi sebut orang-orang yang bukan Faris, mana orang bukan Arab. Alhamdulillah, anda tengok huraian hadis ni, ulama-ulama hadis sebahagiannya menyatakan bahawa memang betul. Anda mengajar satu subjek nama dia Tarikh Tasyrik Islami. Di antara punca tidak berkembang laju Islam ni berpunca daripada orang-orang Arab duk sibuk dengan politik masa tu. Orang ajam yang bukan Arab pula sibuk dengan ilmu. Jadi kalau kita senaraikan, perhatikan imam-imam yang besar, ada yang bukan daripada Arab. Imam-imam hadis mari mana? Imam Bukhari mari pada Bukhara. Imam Muslim mari Abu Daud. Maknanya imam-imam ni bukan daripada Arab, dia mari daripada negara yang ada tan-tan, Sijistan, apa nama ni? Ada tan. Apa nama? Ya betulnya bukan daripada Arab. Ini ayat ni cuma mula-mula, ingat, ini satu rekod sejarah. Mula-mula timbulnya revolusi Khomeini di Iran, ada orang baca hadis ni. Baca hadis ni, dia pergi pasang ke geng-geng Syiah di Iran. Dia kata ni puak Parsi inilah yang akan mengambil alih tampuk pemerintahan dunia lepas pada ni. Dia tak percaya kepada orang Arab, tak percaya kepada ni, nak percaya kepada puak ni. Akhir kali pakak pergi ke Iran,
bukan ambil semangat revolusi, buat balik batu Karbala untuk sujud atas dai. Jadi Syiah, kalau tengok sebahagian daripada geng-geng yang pertama tahun 82 berlakunya revolusi Khomeini sampai hari ini pun batu tu masih lagi ada. Bercakap kecenderungan kepada Syiah jelas, tapi tak nampaklah dia Syiah. Dia ada satu mazhab nama dia Taqiyah. Jadi jangan kita kena ingat hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW ini, yang pertama pastikan kesahihan, yang kedua pastikan huraian tu betul. Ni bila kita sayang kau ini, kita pergi hadis ni gil pasal apa ni. Sama juga ni ada seorang penceramah ni, dia panggil celupa cara huraian. Tak? Bila sebut tentang pakaian pengikut Dajjal, Nabi kata Yahudi Asbahan dia pakai tayalisah. Dia ambil tayalisah ni kepada ulama-ulama apa ni, masyarakat orang Arab yang duk pakai syumah, dia panggil ni sebab merah tu, dia kata ni lah. Kata lain, kenapa kita sakit hati sangat sehingga pergi pasang benda tak kena tempat? Ini juga bahaya. Jadi hadis-hadis tentang alamat kiamat tentang ini perlu dipasang mengikut saiz inci skru dia yang betul, barulah tepat insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini 6 hari bulan September 2020 tamatlah surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi surah Al-Fath dalam CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.